Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Profesor Palakau. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah kes jangkitan harian yang telah mencecah 5 angka. Adakah ia masih relevan untuk dijadikan kayu ukur ataupun tidak? Dia macam ni apabila kes jangkitan harian di negara Malaysia mencecah 5 angka dan angkanya kekal dalam tempoh 2 minggu, masih 5 angka. Hari ini 19,000, besok 20,000, besok naik 22,000, kemudian turun 21,000. Ia menyebabkan kerisauan dan menimbulkan tanda-tanya daripada kalangan rakyat. Adakah negara kita ni masih selamat? Adakah kita masih selamat untuk keluar? Apakah status kesihatan negara kita pada ketika ini? Dia macam ni tuan-tuan. Sebelum bermulanya program vaksinasi, kita akan melihat kes jangkitan harian untuk kita mengukur apakah keadaan status kesihatan negara kita pada ketika itu. Adakah ia semakin teruk berdasarkan angka jangkitan? Adakah ia semakin baik? Tetapi apabila program vaksinasi bermula dan mereka yang telah menerima 2 dos suntikan di Malaysia hampir mencapai 50% untuk mereka yang telah menerima 2 dos dan 70% untuk mereka yang telah menerima 1 dos. Bagi golongan dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, kita tidak boleh melihat angka jangkitan harian ini sebagai kayu ukur. Kita tidak boleh mengukur dan membuat conclusion mengatakan bahawa program vaksinasi ini gagal, kes harian tinggi, kes kematian tinggi. Mereka yang telah divaksin pun boleh dijangkiti. Ya, mereka yang divaksin masih boleh dijangkiti dan positif serta jatuh ke tahap yang lebih teruk. Tetapi apa yang harus kita lihat ialah angka sembuh juga semakin tinggi, dan data yang dikeluarkan KKM mengatakan bahawa mereka yang berada pada gejala 4 dan 5, kadar angkanya telah semakin menurun dan angka harian mereka yang sembuh juga tinggi berbanding dengan mereka yang dijangkiti. Angkanya tidak berbeza terlalu jauh. Dan untuk pengetahuan saudara, angka harian mereka yang berjangkiti, kadar peratusnya lebih 80% mereka adalah tiada sejarah vaksinasi ataupun mereka hanya sekadar menerima 1 dos suntikan. Itu juga kita boleh lihat pada mereka yang mengalami gejala 3, 4 dan 5 bahawa peratus mereka yang tidak divaksin, peratus mereka yang dijangkiti kemudian jatuh kepada gejala 4 dan 5 adalah mereka yang tiada sejarah vaksinasi. Angkanya lebih tinggi berbanding mereka yang telah divaksin. So jangan conclusion mengatakan vaksin ini gagal, vaksin ini menyebabkan kematian, dah vaksin pun mati. Ya, itu semua masih berlaku, tetapi chance kita apabila divaksin untuk jatuh pada gejala yang lebih teruk adalah sangat rendah. Ini menunjukkan bahawa keberkesanan program vaksinasi yang dilancarkan di Malaysia menunjukkan kesan positif. Kita berada di landasan yang betul. Bak kata satu quote doktor mengatakan bahawa kita telah nampak sinar di hujung terowong. Mereka telah berperang merawat pesakit selama setahun lebih ini, dan kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan bahawa mereka yang berada pada gejala 3, 4 dan 5 juga semakin menurun. Penggunaan katil di ICU, mereka yang memerlukan bantuan oksigen juga semakin menurun. Sekiranya kita ingin melihat kejayaan di negara lain, kita boleh melihat di UK mereka adalah antara negara terawal yang melancarkan program vaksinasi untuk rakyatnya, dan sehingga kini lebih 70% rakyatnya telah menerima 2 dos suntikan. Dan dengan itu kita boleh lihat bahawa negara UK telah membuka banyak sektor-sektor ekonomi dan sektor sosial. Panggung wayang telah dibuka, gerai makan dan restoran telah dibuka, rakyatnya dibenarkan untuk makan di restoran, tetapi dengan syarat mereka haruslah telah disuntik dengan 2 dos vaksin dan melepasi tempoh matang. Contoh lain yang boleh kita lihat apabila perlawanan Euro Cup diadakan, kerajaan membenarkan rakyatnya untuk hadir ke stadium untuk menonton perlawanan Euro Cup dan memberi sokongan. Dan yang paling baru yang kita boleh lihat apabila season Liga Perdana Inggeris ataupun EPL yang telah bermula, kita boleh melihat bahawa ramai rakyat di United Kingdom telah hadir ke stadium untuk menonton perlawanan bola sepak secara langsung dan memberi sokongan, tetapi dengan syarat mereka haruslah menerima 2 dos vaksin. Itulah antara kejayaan program vaksinasi yang telah diadakan di UK, kerana walaupun kes harian mereka yang positif di UK semakin tinggi dengan kadar vaksinasi pun yang tinggi, tetapi kadar kematian dan penggunaan katil di hospital adalah sangat rendah. Negara UK adalah antara negara terawal yang akan menggezetkan COVID-19 ini pada awal tahun 2022 sebagai sesama. Dia tidak akan dianggap pandemik. Dia macam ni
Apabila awal tahun 2022, UK akan mengatakan bahawa mereka yang dijangkiti COVID ini akan dianggap sebagai terkena sesama ataupun flu. Tetapi sekiranya mereka tidak divaksin, mereka akan dianggap terkena jangkitan COVID-19 yang boleh membawa maut dan menyebabkan kematian. So, di Malaysia, program vaksinasi kita sudah hampir mencapai 50%. Kita dianggarkan akan mencapai 80%. Mereka yang menerima 2 dos suntikan akan mencapai herd immunity pada hujung September ini. Dan kita boleh lihat bahawa banyak sektor-sektor ekonomi yang telah dilonggarkan oleh kerajaan. Mereka yang divaksin dibenarkan untuk pergi makan di restoran, di kedai. Banyak premis-premis dan sektor ekonomi yang telah dibuka. So pada mereka yang menolak vaksin ataupun golongan-golongan anti vaksin, saya nasihatkan agar andai anda tidak mahu menerima vaksin, janganlah mengasut ataupun mengeluarkan berita-berita yang tidak baik yang menakutkan rakyat. Sekiranya anda tidak mahu menerima vaksin, anda hiduplah dalam komuniti anda tanpa perlu menghasut, memburukkan ataupun mencemooh orang lain. Itu adalah satu tindakan yang tidak baik. So, kepada golongan-golongan anti vaksin ataupun mereka yang menolak vaksin, berhentilah memfitnah ataupun mengeluarkan berita-berita buruk mengatakan vaksin ini tidak berjaya dan vaksin pun boleh positif, kerana kita hidup dalam komuniti. Vaksin ni setakat ini ialah bukan satu benda yang dipaksa, ia adalah satu benda yang digalakkan. Akhir kata dari saya, dapatkan vaksin dengan cepat sekiranya anda belum divaksin. Terus menjaga kesihatan walaupun kerajaan melonggarkan dan membuka beberapa sektor ekonomi. Kita masih harus menjaga jarak, sentiasa pakai mask kerana kita masih belum mencapai herd immunity. Jaga diri, jaga keluarga anda, sentiasa sanitize tangan, basuh tangan dengan kerap. Sekiranya berasa tidak sihat, pergilah dapatkan rawatan. Itu saja yang ingin saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.